Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma atliq alsinatana bi tilawati kitabikal 'azim warzuqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil manquli 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ziyadatin wala nuqsan ma'at tadabburi wat tafakkuri wal 'amali bi muqtadal Qur'anil 'azim. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan lagi di dalam majlis perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan meneruskan perbincangan kita pada tajuk yang baru, iaitu pada membincangkan bab nun mati dan tanwin daripada kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran. Kitab Al-Burhan fi Tajwidil Quran. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أحكام النون الساكنة والتنوين. Hukum hakam yang berkaitan nun sakinah, yakni nun mati, wa tanwin. Tanwin maksud di sini baris dua, fathatain, kasratain, dhammatain. Okey. An-nunus sakinah, nun sakinah, hiya allati la harakata laha, iaitu nun yang tidak ada harakat padanya. Maksud nun yang tidak ada harakat padanya yakni nun yang mati. Nun yang tidak ada harakat yakni nun yang tidak menerima baris. Kanuni man, an, seperti nun pada perkataan man, min dengan an, ataupun man pun boleh juga, tak masalah. Wa takunu fil ismi wal fi'li wal harf, dan juga ia terdapat pada isim, pada fi'il dan pada huruf. Okey, isim sini maksudnya perkataan lah. Fi'il ni maksudnya perbuatan. Wal harf ni maksudnya macam huruf jar, macam min, macam contoh sebut tadi, min, ila, apa tu? Min, contoh min, an, contoh. Wa takunu wastan ataupun wasatan boleh juga. Wa takunu wastan wa tarfan. Dan apa nun sakinah ni ada yang berada di tengah dan ada yang berada di hujung. Wat tanwinu wa huwa nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhir al-asma' lafzan wa tafaraqahu khattan wa tufariquhu khattan wa waqfan. Nun sakinah ni ialah nun yang ditambah, yang berada di hujung isim. Hujung isim sebab tanwin dia hanya berada pada isim, dia tidak berada pada fi'il dan tidak berada pada huruf. Lafzan, pada lafaznya. Wa tafaruquhu khattan wa waqfan. Dan apa ketika mana dari segi Allah SWT khat, dari segi tulisan dia tak ada. Tidak. Waqfan. Betul. Dari segi tulisan dia tak ada. Nun sakinah ni, nun zaidah ni. Kita tak nampak dia. Sebab dia ditukarkan dalam bentuk baris. Nampak. Wa waqfan. Juga tak ada juga. Sebab
kalau kita pernah belajar hukum ma'yuab, contoh macam kharajan, bila berhenti kharaja. Wah, contoh. Baik, sebelum kita masuk pada hukum yang berkaitan dengan nun mati dan tanwin ni, seeloknya kita kenal dulu apakah itu nun mati dan tanwin. Sebab dalam kitab ni dia tak cerita secara khusus berkenaan perkara tersebut. Okay, contohnya nun mati. Jadi kita menggunakan Al-Quran yang diletakkan tanda-tanda yang membezakan hukum-hukum yang terkait dengan nun mati dan tanwin. Okay, contoh dalam Al-Quran, kita kata Quran yang baharu lah, Quran Rasam Osmani. Okay, kalau kita tengok dalam Al-Quran, nun mati yang ada tanda sukun di atas ni, maka itu adalah nun mati yang berkait dengan hukum izhar halqi. Nanti kita akan sentuh hukum yang berkaitan ni. Okey, kalau yang kedua nun mati yang tidak ada tanda sukun. Tapi sebenarnya hakikat ni dua nun ni ada dua nun yang sama, iaitu nun yang mati yang tidak menerima baris. Cumanya dibezakan dari segi tulisan supaya kita dapat membezakan hukum yang terlibat pada nun tersebut. Contoh kalau nun ni tidak ada tanda sukun, makanya nun mati ni sama ada dia nun yang berkait dengan ikhfa hakiki ataupun nun yang terkait dengan idgham. Okey, dekat sini saya ringkaskan. Saya tak sebut idgham tu apa dia. Maksudnya sebab idgham dia ada dua hukum, idgham ma'al ghunnah dengan idgham bila ghunnah. Tapi kita sebut secara umum saja sebab dua-dua ni lebih kurang. Dua-dua ni terkait dengan nun mati yang tidak menerima baris sukun. Nun yang tidak ada tanda sukun, bukan tidak menerima baris. Memang dia tak menerima baris pun. Sebab hakikatnya dua-dua nun ni sama saja. Cumanya dibezakan supaya kita dapat membezakan hukum-hukum yang terlibat pada nun mati tu. Okey, nun mati yang selepas dia ada mim kecil. Mim kecil di sini, maka ini adalah ikhlaq. Jadi hukum ni kita akan terangkan selepas ni. Okey, kalau tanwin ni, apa maksud tanwin? Tanwin ni daripada perkataan tad'if. Tad'if maksudnya berganda. Berganda apa? Berganda baris. Berganda nun. Berganda nun. Nawwana yunawwinu tanwinan. Okey, maksudnya berganda nun. Berganda nun asalnya nun ada satu. Lepas tu bila ada nun yang kedua, maksudnya nun tu telah berganda. Itu sebab tu dipanggil tanwin. Tapi kalau kita tengok dalam mashaf, dia tak ditulis dengan dua nun. Tapi nun yang kedua, iaitu nun yang tambahan yang seperti mana musannif sebut tadi, kan? Nun yang kedua tu digantikan. Sebab kita zaman sekarang ni perkataan ni dia ada baris. Jadi nun yang kedua ni diganti jadi baris yang kedua bagi baris yang wujud pada perkataan tu. Jadi kalau kita orang Melayu, kita kata orang Malaysia, kita pernah dengar fathatin, kasratin, dhammatin. Baik, jadi kita dah faham dah tu. Maksud fathatin maksudnya dua fathah. Kasratin maksudnya dua kasrah. Dhammatin maksudnya dua dhammah. Cumanya kita nak bezakan sini bentuk tanwin tu. Sebab setiap bentuk tanwin tu mewakili hukum-hukum yang tertentu. Okay, contoh macam ni, fathatin, kasratin dia sama. Fathatin sama kedudukannya, kasratin sama, dhammatin dia jadi macam huruf 60, macam nombor 69 lebih kurang. Okey. Jadi yang ni baris-baris ni merujuk kepada hukum izhar halqi. Dia merujuk kepada hukum izhar halqi. Kemudian yang kedua pula, contoh yang kedua pula, bentuk yang kedua pula ialah fathatin dia bersilang sikit, kasratin dia bersilang sikit, dhammatin dia seperti nombor 99. Merujuk berkaitan dengan apa? Hukum ikhfa hakiki dan idgham. Yakni idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Okey. Kemudian yang terakhir, fathatin, kasratin, dhammatin, yang mana baris-baris ni selepas daripada baris-baris tersebut ni ada mim kecil yang berada selepas daripada baris ni. Fathatin, kasratin, dhammatin, merujuk kepada hukum iqlab. Okey. Jadi ini secara mudah untuk kita kenal hukum-hukum yang
terkait, maksudnya baris-baris dan tanda-tanda ni merujuk ataupun mewakili hukum-hukum yang tertentu di dalam Al-Quran. Okey. Wa ahkamuha, qala al-musannif, wa ahkamuha arba'atun. Izhar wa idgham wa iqlab. Okey, wa ikhfa. Jadi ada 4 hukum yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin. Okey. Jadi dekat sini kita akan mulakan dulu dengan izhar. Fal awwalu al-izharu wa huwa lughatan al-bayan. Okey, izhar ni dari segi lughah ataupun dari segi bahasa dia maksudnya jelas. Wastilahan, istilahan ni maksudnya ta'rif yang dikehendaki dalam ilmu tajwid ni. Apa maksud izhar ni? Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ghunnatin fil harfi al-mudhhar. Iaitu mengeluarkan segala huruf daripada makhrajnya, yakni huruf izhar ni lah, min ghairi ghunnatin. Kan? Mengeluarkan huruf min makhrajihi min ghairi ghunnatin maksudnya nun mati tu. Nun mati tu. Nun mati tu maksudnya kita sebut huruf nun mati tu, maksudnya kita sebut dengan makhraj dia. Mana makhraj nun? Makhraj nun ialah lisan. Makhraj nun adalah lisan. Okey. Lisan macam mana? Kita sebut sikit secara mudah. Lisan ni nun dia di ujung lidah ni naik ke atas sikit, di bahagian dalam di gusi. Nampak? Di gusi. Di gusi. Gusi di bahagian dalam ni. Dan nun ni dia ada satu sifat dia, khayshum. Jadi itu sifat lazim bagi nun, iaitu sengau kan. Ni kat hidung ni, khayshum. Okey. Gunnah tu kan. Okey. Tapi dia sikit sebab apa? Dia izhar. Okey. Fil harfi al-mudhhar, pada huruf izhar. Maksudnya nun mati bertemu dengan huruf izhar, maka secara automatik nun tu apa dia? Tidak akan dengung. Nampak nah? Qala al-musannif wa hurufuhu sittatun, al-hamzatu wal-ha'u wal-'ainu wal-ha'u wal-ghainu wal-kha'u. Okey, huruf izhar ada 6. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, yang kelima ghain, yang keenam kha. Wa takunu hadhihi al-hurufu ma'an nuni fi kalimatin wa fi kalimatain. Dan apa hukum izhar ini, yakni huruf-huruf berlakunya hukum izhar ni, yakni huruf izhar bertemu dengan nun mati di dalam satu kalimah ataupun di dalam 2 kalimah. Nanti dia akan sebut contoh-contoh dia. Wa ma'at tanwin, dan kalau kata huruf izhar bertemu dengan tanwin, wala yakunu illa min kalimatain. Hanya berlaku di dalam 2 kalimah saja. Famithalun nuni ma'a hadhihi al-ahrufi min kalimatin wa min kalimatain. Dan contoh nun mati bertemu dengan huruf izhar di dalam 1 kalimah dan juga dalam 2 kalimah, antaranya apa dia? Yan'auna. Okey, kena jelas nun tu jangan kita baca yan'auna, salah dia kena baca yan'auna. Jadi dekat situ nun dia ada sifat-sifat, antaranya sifat Allah tawassut. Tawassut. Jadi yan'auna, kalau kita baca yan'auna salah, yan'auna salah juga. Yang betul dia pertengahan dia, yan'auna. Okey, tu. Man amana minhum min had an'amta yanhitun man had fasayunghidun min ghil al-munkhaniqah. Nampak dah? Jadi semuanya tu nun tu kita baca dengan jelas, jangan ada dengung. Nampak dah? Wala thani laha, wala thaniya laha fil Quran.
wa min khizy. Jadi apa Allah Subhanahu, ini contoh-contoh bagi hukum izhar yang bertemu dengan apa? Nun mati. Nampak nah? Wa mithalut tanwin, dan contoh nun tanwin bertemu dengan apa huruf izhar. Kullun aman. Kullun dekat situ. Tu tanwin tu. Boleh rujuk balik gambar tadi. Kullun aman. Jurufin harin. Jangan baca jurufin. Kena baca jurufin. Nanti kita akan sebut benda tu selepas ni nah. Sebab kasrah begitu macam mana? Sebutannya begitu. Jangan diserongkan. Jurufin harin. Khuluqin azim. Khuluqin. Jangan baca khuluqin. Khuluqin azim. Khuluqin azim. Alimun hakim. Jangan baca alimun. Alimun. Mun. Sebab mun tak ada dalam bahasa Arab. Dia mun. Dia bukan mo. Bukan mo. Mu. Kan? Alimun hakim. Qawlan ghair. Nampak saya punya apa panggil kadar itu. Macam tu kita baca izhar. Yauma idzin khashi'ah. Okey. Kita teruskan seterusnya. Wal illatu qala al musannif wal illatu fi izharin nuni wat tanwini 'inda hadhihi al ahrufi bu'dul makhraj. Sebab apa? Sebab apa izhar nun dan tanwin pada huruf-huruf izhar ni bu'dul makhraj? Kerana apa? Kerana huruf izhar yang bertemu dengan nun mati ni, mereka ni apa dia? Kan? Huruf-huruf ni jauh daripada makhraj nun. Kalau nun nisan, tapi huruf-huruf izhar ni adalah huruf halqi. Ni. Halqi ni. Halkum. Nampak nah? Okey. Ai bu'du makhrajin nuni wa tanwini an makhraji hurufil halq, iaitu jauhnya makhraj nun dan tanwin daripada makhraj huruf halqi. Fannunu wa tanwinu min tarafil lisan wal hurufu as-sittatu min al halq. Nun dan tanwin daripada taraf lisan, maksudnya daripada hujung. Ni hadapan lisan ni lidah ni. Nampak nah? Wal hurufu sittah minal halq. Dan huruf yang 6 tu kita sebut hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang ni huruf-huruf ni daripada huruf halqum. Wa maratibul adhari thalathah. Maratib ataupun susunan izhar ni ada 3. A'la 'indal hamzati wal ha. Yang paling tinggi ialah yakni hamzah dan ha. Okey, hamzah dengan ha dekat mana ni? Hamzah dan ha dekat sini. Ni, sini. Ha kat sini. Nanti kita akan sebut dia ni terkait juga dengan makhraj. Nanti bila masuk bab makhraj kita akan cerita dengan lebih panjang ni. Wa awsatu 'indal ain wal ha. Dan kalau pertengahan halqum ain dengan ha, kan sini. Nanti kita akan cerita dengan lebih terperinci. Wa adna ni atas. Yang ni bawah ni. A'la tadi yang paling tinggi tu maksudnya kat sini. Adna ni kat atas. 'Indal ghain wal kha, iaitu huruf ghain dengan kha. Okey. Wa ilaika syahidul izhari min at-tuhfah. Tuhfah sini maksudnya dia kata ni contoh dia nak bagi, maksudnya dia datangkan matan daripada tuhfah, yang ini tuhfatul atfal karangan Imam Al-Jamzuri. Qala linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhudh tabyini. Fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi. Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Okey, bagi nun ni jika dia kata apa? Linnuni in taskun, bagi nun jika dia sukun, dan bagi tanwin. Jadi sebenarnya ayat yang sebenar dia, ayat sebenarnya arba'u ahkamin. Fakhudh arba'u ahkamin linnuni in taskun walit tanwini fakhudh tabyini. Tu lebih kurang. Okey, buatlah. Okey, bagi nun
maksudnya dia kata nun dan nun yang mati dan juga tanwin. Ada apa? Ada 4 hukum. Fal awwalul izharu qabla ahrufi. Dan yang hukum yang pertama ialah hukum izhar. Yang ada dikata qabla ahrufi lil halqi, maksudnya sebelum daripada nun mati itu bukan. Sebelum daripada huruf-huruf yang tersebut itu ada nun mati. Yang ni nun mati bertemu dengan huruf izhar, iaitu ada 6 dia kata ni. Rutibat fal ta'rifi. Yang 6 maka ketahuilah apa dia? Hamzun fahaun. Thumma ainun ha'u. Hamzah, lepas tu huruf ha, kemudian ain, kemudian ha. Muhmalatani. Muhmalatani maksudnya apa? Yang tidak berbaris. Ainun ha'u muhmalatan. Bila disebut muhmalah ni maksudnya tidak berbaris. Tidak berbaris pula. Tidak ada titik. Silap bi ghairun nuqtah. Ghairun nuqtah maksudnya muhmalatah. Muhmalah ni maksudnya tidak ada titik. Thumma ghainun kha'u. Kemudian huruf ghain dan huruf kha'. InsyaAllah kita akan teruskan bab yang seterusnya daripada bahagian nun mati dan sakinah pada pertemuan yang seterusnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.